Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Selepas 3 atau 4 bulan, fokus kami terarah kepada pantau kerajaan baru. Kini menginjak semakin hampir ke 100 hari kerajaan ini mentadbir. Fokus kami ditukar kepada 100 hari kerajaan perpaduan. Dan kita mulakan dengan beberapa dapatan tinjauan berkenaan dengan apa rakyat kata berkenaan dengan prestasi kerajaan setakat ini. Kaji selidik tinjauan rakyat Malaysia 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan menunjukkan 45% daripada lebih 35,000 responden mengatakan hala tuju semasa negara adalah betul. 30% responden mengatakan hala tuju adalah salah dan 25% berkata mereka tidak pasti. Kaum Bukan Melayu terus menaruh kepercayaan kepada kerajaan perpaduan apabila masing-masing 76% kaum Cina dan India mengatakan hala tuju negara adalah betul. Namun hanya 13% responden kaum Cina dan 7% responden kaum India merasakan hala tuju negara salah. Berbeza pula dengan kaum Melayu di Semenanjung apabila hampir separuh atau 43% daripada responden bertegas hala tuju negara adalah salah dan hanya 26% mengatakan hala tuju negara betul. Bumiputera, Sabah dan Sarawak pula masing-masing merekodkan 59% dan 60% responden mengakui hala tuju negara betul. Begitu juga bagi kaum lain dengan 58% merasakan hala tuju negara betul. Tinjauan ini merupakan sentimen rakyat berhubung prestasi dan populariti pentadbiran kerajaan perpaduan pasca Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Seramai 35,077 respon berjaya diperoleh daripada pembaca dan pelayar agensi media dan berita dari seluruh negara. Pengumpulan data kajian telah dijalankan selama 10 hari bermula 6 Februari hingga 16 Februari 2023. Kerjasama kajian dijalankan antara firma penyelidikan O2 Malaysia dengan 5 media arus perdana, Sinar Harian, Astro Awani, The Star, Sinchu dan Malaysia Namban. Bagaimanapun, kaji selidik yang sama menunjukkan 39% responden melihat situasi ekonomi negara bertambah buruk. 38% mengatakan bertambah baik dan 23% responden mengatakan tiada perubahan. Kaum Melayu di Semenanjung yang paling ramai mengatakan ekonomi Malaysia bertambah buruk, iaitu sebanyak 53%, manakala 22% mengatakan bertambah baik dan 25% mengatakan ekonomi tidak berubah. Kerana itu berbeza pula dengan kaum lain di mana peratusan responden mengatakan ekonomi Malaysia bertambah baik adalah jauh lebih tinggi berbanding sentimen ekonomi negara lebih buruk. Ia menunjukkan kaum India paling ramai mengatakan ekonomi negara bertambah baik, iaitu sebanyak 70% dan hanya 11% mengatakan sebaliknya, serta 19% lagi merasakan tiada perubahan. Kaum Cina juga merekodkan 58% merasakan ekonomi Malaysia bertambah baik dan masing-masing 21% bagi situasi bertambah buruk dan tiada perubahan. Bagi Bumiputera, Sabah dan Sarawak, lebih separuh daripada responden mengakui ekonomi Malaysia bertambah baik dengan masing-masing merekodkan 53% dan 58%. Lain-lain kaum juga mempunyai sentimen sama apabila 49% responden mengatakan ekonomi Malaysia bertambah baik, manakala hanya 25% mengatakan bertambah buruk dan baki 26% lagi merasakan tiada perubahan. Tinjauan ini merupakan sentimen rakyat berhubung prestasi dan populariti pentadbiran kerajaan perpaduan pasca Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Seramai 35,077 respon berjaya diperoleh daripada pembaca dan pelayar agensi media dan berita dari seluruh negara. Pengumpulan data kajian telah dijalankan selama 10 hari bermula 6 Februari hingga 16 Februari. Kerjasama kajian dijalankan antara firma penyelidikan O2 Malaysia dengan 5 media arus perdana, Sinar Harian, Awani, The Star, Sinchu dan Malaysia Namban. Dan kerajaan baru ataupun kerajaan perpaduan ini dilihat stabil dan bersungguh-sungguh melakukan tugas mereka walaupun ada yang beranggapan bahawa kerajaan tidak stabil. Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Mr. Sin berkata melihat kepada kesungguhan itu, beliau berpendapat prestasi kerajaan setakat ini adalah sangat baik. Malah beliau memberikan markah A+ kepada kerajaan perpaduan. Bagaimanapun beliau melihat beberapa perkara perlu diberi keutamaan segera dan ini antara ketegasannya. Keutamaan untuk kerajaan 3P. Pendidikan, pekerjaan, pendapatan. Kalau kita baiki pendidikan kita, rakyat kita, anak muda kita mendapat pendidikan yang lebih baik, mereka akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Kalau pekerjaan yang lebih baik, dia dapat pendapatan yang lebih baik. Jadi itu fokus kerajaan, saya rasa. Dalam pada itu, beliau juga berpendapat usaha memajukan Malaysia tidak harus diletakkan sepenuhnya kepada kerajaan. Jelasnya rakyat juga turut sama menyumbang, bersatu padu dan tidak lagi berpecah
bergaduh kerana politik demi melahirkan Malaysia yang lebih maju pada masa depan. Walau bagaimanapun, ahli Parlimen Tasik Gelugor, Datuk Wan Saiful Wan Jan pula memberikan pandangan masih banyak perlu diperbaiki dalam kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas Wan Saiful, banyak retorik dikeluarkan selain tidak kurang perkataan sastra baharu dilontar Perdana Menteri. Tetapi di sebalik itu, isu pokok melibatkan rakyat masih kurang atau belum diselesaikan. Banyak retorik-retorik yang dikeluarkan, banyak perkataan-perkataan sastra baru yang digunakan, tapi penyelesaian untuk rakyat kita belum nampak. Rakyat merintih di luar sana minta KWSP bersasar. Duit mereka, bukan duit kerajaan. Tak susah pun untuk diberikan, tapi tidak dilayan oleh kerajaan. Begitu juga banyak permintaan lain. Contohnya mengenai allowance hari hidup untuk nelayan. Dia minta untuk dinaikkan dari RM300 sekarang kepada RM500 juga, macam tak ada layanan daripada kerajaan. Dan banyak lagi lah. Jadi saya rasa penyelesaian mengenai kos sara hidup rakyat ni belum dia dapat dilahirkan secara tuntas oleh kerajaan sekarang, dan saya harap akan ada perubahan selepas ini. Tambah beliau, kerajaan selepas ini wajar memberikan tumpuan kepada isu kos sara hidup rakyat. Menurutnya, beliau faham kerajaan sekarang sedang cuba melahirkan idea-idea baharu untuk menyelesaikan isu tersebut, namun tidak boleh mengambil masa terlalu lama ke arah itu. Wan Saiful juga mencadangkan kerajaan menyediakan platform buat pembangkang dan pertubuhan bukan kerajaan NGO menyampaikan pandangan mereka berkaitan Malaysia. Baik, tinjauan ini mengumpul pendapat daripada lebih 35 responden di seluruh negara mengenai pelbagai isu. Ia adalah hasil kerjasama firma penyelidikan O2 Malaysia dan juga 5 rakan media. Astro Awani, Sinar Harian, The Star, Sinchu Daily dan juga Malaysia Nanban. Pelbagai soalan dipertanyakan kepada lebih 35,000 responden di seluruh Malaysia ini, termasuk apa pendapat mereka berkenaan dengan prestasi ekonomi Malaysia, hala tuju secara umum, dan adakah mereka yakin manifesto boleh dilaksanakan, dan banyak lagi. Tapi satu lagi subtopik yang menarik yang juga ditanyakan adalah apa pendapat mereka mengenai bagaimana parti dalam kerajaan perpaduan ini bekerjasama dengan satu sama lain setakat ini. Sudah tentu kita sedia maklum bahawa parti-parti ini sebelum ini merupakan musuh tradisional ataupun seteru atau pesaing, dan mereka terpaksa bergabung untuk mencukupkan kerusi untuk membentuk kerajaan pada November lepas pasca PRU ke-15. Jadi mereka ditanya persepsi terhadap kerajaan parti gabungan dalam kerajaan. Daripada keseluruhan responden iaitu kira-kira 35,000, 34% mengatakan berjalan dengan baik, 36% mengatakan tidak berjalan dengan baik, selebihnya 30% mengatakan mereka tidak pasti. Jadi kita lihat tinjauan yang dominan di sini adalah mereka tidak berpendapat bahawa kerajaan tidak berjalan dengan baik dari segi kerjasama antara parti di dalam kerajaan perpaduan. Tapi kita dapat lihat bahawa pecahan tiga jawapan ini agak serupa. 30% kira-kira kesemuanya, ini sedikit tinggi menghampiri ke 40%. Secara kasarnya 1/3 pecahannya antara mereka yang masih lagi atas pagar, mereka yang berfikiran positif, berpendapat positif berkenaan dengan kerjasama parti dalam kerajaan gabungan, dan mereka yang sedikit pesimistik dan memberikan feedback ataupun maklum balas yang negatif. Dan ini lebih menarik jika kita masuk ke dalam lagi, kita zoom in untuk melihat dalam kalangan ini, kita pecahkan mengikut penyokong parti. Apa yang mereka fikir atau apa pendapat mereka berkenaan dengan bagaimana kerajaan parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini bekerjasama antara satu sama lain setakat ini. Yang paling menarik stand out-nya adalah penyokong Barisan Nasional, kerana 43% daripada penyokongnya dalam tinjauan ini berpendapat bahawa kerjasama antara parti dalam kerajaan perpaduan ini tidak berjalan dengan baik. 32% mengatakan mereka tidak pasti, selebihnya 25% mengatakan ia berjalan dengan baik. Ini sangat berbeza dengan penyokong Pakatan Harapan dan Muda, di mana overwhelming, hampir 60% mengatakan mereka berpendapat kerjasama antara parti dalam kerajaan gabungan ini berjalan dengan baik. 35% sahaja tidak pasti, lebih kurang sama dengan penyokong Barisan Nasional, tapi ini amat berbeza. Hanya 6% yang berpendapat kerjasama antara parti-parti yang berbeza ideologi, berbeza style, prinsip ini tidak berjalan dengan baik. Kita lihat keputusan yang sedikit berbeza bagi mereka di Borneo, GPS dan juga GRS, di mana 40% daripada penyokong GRS mengatakan mereka tidak pasti sama ada kerjasama antara parti dalam kerajaan gabungan atau kerajaan perpaduan ini berjalan dengan baik, dan 45% mengatakan mereka berjalan dengan baik.
15% jauh berbeza mengatakan ia tidak berjalan dengan baik. Jadi kita lihat antara atas pagar dan berpendapat bahawa parti ini bekerjasama dengan baik agak serupa dan masih lagi rapuh di Sarawak. Di Sabah pula ia lebih hampir. 35%, 37%, 28%. 35 mengatakan kerjasama parti dalam kerajaan perpaduan tidak berjalan dengan baik. 37% tidak pasti, hampir sama, sangat hampir di sini. 28% mengatakan ia berjalan dengan baik. Jadi apa intipati utama, key take away di sini? Kalau kita lihat di Semenanjung, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan atau MUDA, penyokong mereka mempunyai pendapat yang sangat berbeza mengenai kesinambungan, sinergi dan juga kita lihat kebolehan parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini untuk bekerjasama dengan satu sama lain. Satu berpendapat ia berjalan dengan sangat baik setakat ini. Satu lagi berpendapat ia tidak berjalan dengan baik. Di Borneo masih lagi agak seimbang. Jadi kita lihat sentimen ini agak lebih drastik dan juga menonjol di dalam parti-parti penyokong parti-parti di Semenanjung. Saya mau berbincang dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia. Prof, melihat kepada dapatan tinjauan ini dan ia sampel yang agak besar. Sebelum ini kita sering melihat kira-kira 1,000 lebih responden, tapi kali ini 35,000 lebih di serata Malaysia, di Semenanjung, di Borneo, di kawasan bandar dan luar bandar, pelbagai etnik, pelbagai kumpulan umur, kaum, tangga pendapatan dan sebagainya. Mengapa kita lihat satu perkara yang drastik antara BN dan PH ini? Mengapa Barisan Nasional kebanyakan penyokongnya mengatakan bahawa kerjasama antara parti dalam kerajaan tidak baik dan Pakatan Harapan penyokongnya mengatakan jalan dengan baik? Mengapa kontras yang begitu drastik ini, Prof? Kita harus melihat bahawa pertembungan dua blok ini agak ketara untuk hampir 5 pilihan raya. Sejak tahun 1999, pilihan raya ke-10 sampai ke pilihan raya ke-15, baru kita menampakkan usaha ke arah membawa penyatu paduan dari segi fahaman politik dan juga usaha ke arah membentukkan sebuah kerajaan. Bermakna kita tidak boleh mengharapkan satu keajaiban, sesuatu yang luar biasa berlaku dalam 100 hari ke atas tahap keyakinan dan kepercayaan, apatah lagi tidak ada lagi pendominasian parti sebagaimana yang pernah berlaku sebelum tahun 2008. Bermakna untuk 5 pilihan raya sudah wujud pertembungan yang ketara di antara blok Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional dan kemudiannya dikenali sebelum itu dikenali sebagai Pakatan Rakyat. Jadi saya percaya sebab itulah golongan yang berada atas pagar itu yang tidak pasti besar, berada dalam sekitar 32%. Bermakna golongan ini masih lagi melihat apa yang akan dilakukan, apa yang perlu dilakukan, apakah proses itu akan dipermudahkan, dipercepatkan dan juga menyenangkan supaya hubungan di antara kedua-dua ini dapat melahirkan satu kerahsiaan, satu keintiman yang baru. Tapi dalam masa 100 hari, kita juga melihat ada yang melahirkan tahap kepercayaan yang tinggi kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Barangkali kepimpinan itulah yang menjadi penggerak, petunjuk dan juga pemangkin dalam usaha untuk merapatkan jurang yang sudah ketara hampir 5 pilihan raya lepas. Bermakna ia mungkin akan memakan masa sedikit, tapi saya percaya perlahan-lahan melalui dasar intervensi pelan tindakan yang mahu dizahirkan, kemungkinan itu dapat dilakukan dengan rasa tanggungjawab, committed ke atas beberapa perkara. Dan jika itu dilakukan dalam masa-masa akan datang, barangkali 100 hari ini boleh dilihat sebagai satu wake up call, satu panduan dan juga sebagai sesuatu yang boleh menjadi responsif ke atas apa saja dapatan yang telah dilakukan ke atas beberapa perincian kajian ini. Tapi apa pencetus dan juga pemangkinnya, Prof? Kenapa kita lihat bahawa sekurang-kurangnya menerusi dapatan tinjauan ini 35,000 lebih, kita faham bahawa ia tidak menggambarkan keseluruhan penyokong BN maupun PH maupun GPS ataupun GRS, tapi kita berbincang dan fokus kepada tinjauan ini. Mengapa kita lihat ada atau tidak sebarang isu-isu atau pengumuman atau langkah-langkah polisi kerajaan setakat ini yang mungkin membuatkan penyokong Barisan Nasional merasakan mereka ini seolah-olah disalahi atau wronged, dan penyokong Pakatan Harapan merasakan mereka dapat apa yang mereka nak dan penyokong Barisan Nasional merasakan mereka tidak dapat apa yang mereka nak? Ada sebarang pengumuman atau pendirian kerajaan yang mungkin membawa kepada perbezaan pendapat yang drastik ini? Ya, bagi Pakatan Harapan barangkali selepas menunggu 25 tahun mereka melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang mengemudi dan juga menerajui kerajaan selepas sekian lama. Bagi Barisan Nasional barangkali ini adalah satu tahap yang tidak pernah dijangka, di luar jangka,
dan mungkin mahu melihat banyak lagi dilakukan, apatah lagi dalam konteks Barisan Nasional kita harus melihat dari lensa UMNO sendiri yang mendominasi kerajaan sebelum ini ke sekarang ini tidak meneraju, tidak menjadi king tetapi menjadi kingmaker. Dalam soal ini saya percaya ada yang merasakan agenda itu perlu satu kebangkitan baru, satu formula baru, satu penawaran baru supaya tidak dilihat agenda Melayu Islam berkebelakang, ada pihak lain yang mengambil alih usaha ke arah penyatuan tersebut tanpa mengharapkan kerajaan perpaduan ini bergerak ke arah sedemikian rupa. Saya percaya yang masih menjadi lompong ataupun jurang adalah dalam soal keberikatan, keberadaan perpaduan ummah itu. Barangkali jika dapat dipertingkatkan, itu mungkin akan membawa satu proses yang condong ke arah kerajaan perpaduan. Barangkali itu juga sedang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Kalau kita perhatikan, itu juga menjadi ungkapan ketika pembukaan belanjawan bahawa beliau mahu melahirkan keyakinan, kepercayaan kepada seorang Perdana Menteri Melayu Islam. Mungkin itu yang masih lagi menjadi samar-samar kepada kedudukan ini sehingga penyokong Barisan Nasional masih memerhati, masih melihat kerjasama yang perlu dipertingkatkan. Apatah lagi, ini kali pertama UMNO, Barisan Nasional, DAP bekerjasama dan mungkin ia memerlukan sedikit masa. Bagaimana yang saya katakan tadi, sepanjang hampir 5 pilihan raya sejak 1999 sampailah ke 2022 baru telah membawa ke arah perpaduan tersebut. Walaupun kita lihat ke tahun 2008 lah hilangnya majoriti 2/3 bagi Barisan Nasional. Jadi keterhakisan itu mungkin dilihat oleh penyokong Barisan Nasional perlu diubah suai, memerlukan sedikit masa dan barangkali itu juga antara perkara yang saya rasakan perlu dilakukan selepas proses pemilihan UMNO nanti. Ya. Kita kembali bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selepas ini 100 hari kerajaan perpaduan akan kembali. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama 100 hari kerajaan perpaduan. Fokus kami bermula hari ini di Astro Awani untuk beberapa hari akan datang adalah untuk kita menganalisa prestasi kerajaan perpaduan sejak 100 hari yang lepas. Kita menginjak semakin hampir beberapa hari lagi untuk kita mencapai 100 hari untuk kerajaan ini, dan sebahagian daripada analisa kami adalah tinjauan yang melibatkan Astro Awani dan juga 4 rakan media yang lain di sini bersama dengan firma penyelidikan O2 Malaysia dan bertanyakan kepada lebih 35,000 rakyat Malaysia di seluruh negara beberapa soalan mengenai pendapat mereka berkenaan prestasi kerajaan setakat ini. Dan untuk episod ini, kita fokus kepada persepsi rakyat ataupun 35,000 responden ini mengenai kerjasama parti gabungan dalam kerajaan perpaduan setakat ini. Kita lihat kira-kira sama mereka yang berpendapat bahawa kerjasama antara parti dalam kerajaan sekarang berjalan dengan baik dan juga tidak baik. 34% dan 36% masing-masing. Lebih kurang sama bagi mereka yang berpendapat positif dan juga negatif ini, dan selebihnya adalah tidak pasti, kurang sedikit 30%. Tapi sedikit imbasan kembali kepada anda yang mungkin menyertai kami dalam segmen kedua ini. Kalau kita pecahkan tinjauan dan juga dapatan soalan yang sama ini mengikut penyokong parti masing-masing, kita dapat lihat perbezaan yang agak ketara. Barisan Nasional, 43% penyokongnya berpendapat bahawa parti dalam kerajaan perpaduan sekarang tidak bekerjasama dengan baik. Kerjasama itu tidak berjalan dengan baik. Ini berbeza dengan penyokong Pakatan Harapan yang sangat drastik perbezaannya, jauh beza. 6% saja yang berpendapat bahawa kerjasama antara parti dalam kerajaan gabungan ini tidak berjalan dengan baik. Pakatan Harapan, 59% penyokong mereka dalam kalangan 35,000 responden ini berpendapat bahawa kerjasama antara parti berjalan dengan sangat baik. 59%, hampir 60%. Berbeza dengan hanya suku sahaja, 25% daripada penyokong Barisan Nasional yang berpendapat bahawa kerjasama antara parti berjalan dengan baik. Selebihnya di Borneo, kita lihat keputusannya kurang drastik. Di Sarawak, 45% berpendapat berjalan dengan baik, 40% tidak pasti, tapi agak drastik dengan mereka yang berpendapat ia tidak berjalan dengan baik. Positif secara rata-ratanya dalam kalangan penyokong di Sarawak, GPS, dan di gabungan di Sabah bersama dengan penyokong GRS, semuanya kira-kira sama.
lebih seimbang berbanding dengan apa yang kita saksikan di Semenanjung. Dan saya mau sambung perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Penganalisis Politik Universiti Sains Malaysia. Prof, sebentar tadi kita bincangkan berkenaan dengan mungkin apa yang membuatkan penyokong-penyokong BN dan PH ini mempunyai pendapat yang begitu berbeza berkenaan dengan sentimen terhadap kerjasama antara parti dalam kerajaan perpaduan. Dan Prof membangkitkan poin yang sangat menarik di situ, iaitu mungkin penyokong-penyokong Barisan Nasional ini mereka mungkin masih lagi belum biasa bekerjasama dengan Pakatan Harapan dalam kerajaan yang diterajui oleh Pakatan Harapan. Perdana Menterinya adalah daripada Pakatan Harapan. Mereka biasa mengemudi kerajaan itu sejak berdekad yang lalu, khasnya sebelum PRU 14 pada 2018. Adakah adil untuk kita mengatakan bahawa dapatan tinjauan ini bukan hanya berdasarkan isu atau apa yang diumumkan kerajaan, tapi hanya hakikat bahawa BN perlu bekerjasama dengan PH dalam kerajaan itu membuatkan sentimen penyokong BN terhadap kerajaan itu agak negatif? Prof. Ya, saya setuju. Kalau itulah dilihat daripada aspirasi di sebalik data ini, sepasti kita boleh melihat ia bukan dikaitkan dengan dasar dan perkara-perkara lain. Kerana masing-masing tahu ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, ini bukan kerajaan Barisan Nasional, ini adalah kerajaan perpaduan, penggabungan kerajaan campuran yang dihasilkan daripada blok-blok parti yang pernah bertelagah. Di sinilah pentingnya Sekretariat Kerajaan Perpaduan melihat pada isu-isu titik persamaan dan juga melakukan pengukuhan kepada titik-titik yang menjadi penghalang sebelum ini supaya keyakinan kepercayaan itu dapat dipulihkan. Di sebalik isu yang dikaitkan dengan isu barang keperluan asas, hutang, tabungan, upah, pendidikan, banyak lagi perkara yang harus dizahirkan, iaitu perlu ada psychic yang membawa kepada aspirasi untuk mengukuhkan kerjasama di sebalik blok-blok ini. Apatah lagi dalam blok sendiri pun masih ada keraguan. Bagaimana untuk membawa kepada keselesaan dan juga melihat kepada kemahuan keperluan mindset penyokong ini bahawa sebenarnya mereka masih meneliti, menghalusi dan juga cuba melihat bahawa kerajaan ini bukan semata-mata dari sudut dasar tetapi sebagai satu pasukan yang mantap itu memerlukan roh jiwa yang sama, dan di situlah saya rasa masih lagi yang boleh diperkukuhkan ataupun mungkin dicari kekuatannya. Ya, Prof, ini membawa kepada persoalan seterusnya. Adakah ini bermakna penyokong Barisan Nasional, sekurang-kurangnya dalam 35,000 orang responden ini, mereka tidak suka, tidak gemar dan tidak setuju Barisan Nasional memilih Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan tempoh hari pada November lepas dan bukan Perikatan Nasional? Dan jika ia, apa kesan dan impaknya kepada prestasi BN dalam 6 PRN akan datang tahun ini? Ya, mungkin sebahagiannya tidak bersetuju dengan kerjasama ini, tetapi kalau kita perhatikan, sebahagiannya masih lagi berada dalam kedudukan yang tidak menentu. Jadi, sebelum PRN yang dijangka pada bulan Julai nanti, sudah pasti masa yang ada ini diperlukan untuk membina semula pemahaman dan juga penerapan nilai-nilai kebersamaan di dalam blok kerajaan yang baru ini agar itu tidak memberikan impak yang besar kepada keputusan pilihan raya nanti, khususnya prestasi BN di Selangor dan Negeri Sembilan. Walaupun kita tahu prestasinya bagaimana di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Bermakna dalam konteks ini, BN sudah pasti perlu melihat aspirasi di sebalik data ini supaya ia jadikan sebagai asas. Barangkali ia bukan satu-satunya dapatan kajian yang boleh dijadikan sebagai panduan, tetapi ia boleh dijeneralisasikan agar apakah yang perlu dilakukan itu disegerakan, dipercepatkan supaya impaknya nanti tidak adalah di peringkat persekutuan nanti. Jadi bagi Barisan Nasional, saya percaya beberapa negosiasi, mediasi, pengorbanan, kompromi perlu dilakukan sebagaimana dengan blok-blok yang lain yang perlu juga mengambil iktibar, mempunyai iltizam yang sama. Di sinilah yang diuji adalah keazaman politik untuk bersama. Walaupun keputusan sudah dibuat untuk bersama dengan Pakatan Harapan buat masa ini, sudah pastilah matlamat itu harus dizahirkan dengan pencapaian-pencapaian yang lebih baik supaya itu juga secara tidak langsung melahirkan satu kepercayaan keadaan yang lebih menentu, stabil bagi parti untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri nanti. Kita tahu pilihan raya nanti
tidak mudah, khususnya agihan dari sudut kerusi, strategi yang mahu dilakukan, kempen yang mahu digerakkan. Kesemua itu nanti pasti akan ada pasang surutnya, tetapi bagaimanakah kesemua itu harus diatasi berdasarkan kepada dapatan ini. Ini yang saya rasakan harus jadikan sebagai petunjuk penanda arah supaya masing-masing tahu untuk bergerak ke hadapan. Keputusannya adalah untuk memastikan ia tidak memberikan kesan daripada keputusan yang bakal dilihat dalam pilihan raya negeri nanti. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM. Dan kami di Sarawak ini akan terus meninjau 100 hari kerajaan perpaduan dalam buletin kami setiap hari di saluran 501. Analisis seterusnya pada jam 5.30 dan juga 7.45 malam ini, dan sudah tentu semua platform media sosial kami dan juga astroawani.com. Terima kasih kerana menonton 100 hari kerajaan perpaduan. Terus setia bersama saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.